Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa jahidil mujahidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid daraini amin. Tuan-tuan dirahmati Allah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnia serta taufik dan hidayahnya. Kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala dapat menunaikan salat pada maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita sambung kembali kuliah maghrib pada kitab Nasihat Agama Wasiat Iman ditajuk mengetahui ilmu fardu ain. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, moga-moga Allah kurniakan kita sekalian sihat, afiat dan keyakinan, serta dipimpinnya kita sekalian bersama-sama ke jalan orang-orang yang bertakwa. Bahwasanya wajib fardu ain atas setiap muslim dan muslimah melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kerana tidak ada alasan bagi seorang pun daripada kaum muslimin untuk mengabaikannya sama sekali. Ilmu fardu ain ni ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tu panggil ilmu fardu ain. Sekiranya kita tak belajar, kita tak tahu, maka dihukumkan kita berdosa. Tu fardu ain tu. Fardu ain makna fardu di atas individu. Fardu kifayah ni orang lain buat, aku tak payah. Dia cerita macam tu. Mudah-mudah kan. Ada 2 orang 3 orang buat, kita terlepas lah. Dia semayang mayat ke apa tu, fardu kifayah. Semayang berjemaah begitu juga. Tapi ilmu fardu ain maknanya satu ilmu yang mesti setiap individu tu belajar. Dalam bab akidah mesti tahu, mesti kena kenal Allah Ta'ala, ya, mesti tahu tentang Rasul, tentang malaikat dan sebagainya. Tentang ilmu fiqh mesti tahu tentang bab semayang. Bukan semayang saja, kena tahu semayang, rukun-rukun semayang, syarat sah batal semayang, kena tahu bab puasa dan sebagainya. Begitu juga tentang tasawuf, tentang hati kita, jaga daripada sifat-sifat mazmumah dan hiasi diri kita dengan sifat-sifat mahmudah. Tak dapat tidak, setiap individu ni mesti kena belajar. Kalau dia tak belajar, dia jahil ilmu fardu ain, maka dihukum dia berdosa sepanjang masa, sepanjang zaman. Oh, tu dia. Payahlah kan kita tengok tuition fardu ain, payah nak ada lah. Tuition matematik adalah, nak BI, BM ada. Fardu ain payah nak ada. Tu pun kalau kadang sekolah agama ni sampai darjah 5 nak ambil serat, nak ambil apa, UPKK je. Tak? Gagah darjah 6 buat serai pula. Sebab tu hantar. Tidak, haram tak hantar pun. Dia pun tak nampak ilmu fardu ain satu ilmu yang penting. Penting kita miliki fardu ain sebab apa?
Sebab kita nak beramal. Hang nak semayang, mesti hang tahu tentang semayang. Hang nak puasa zakat haji, tentu hang kena tahu benda-benda yang macam ni. Kalau hang buat satu ilmu, satu benda, satu amal, tiap berdasarkan pada ilmu yang betul, maka amal hang akan ditolak. Tak? Fakullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibn Rustan kata dalam matan Zubat dia, setiap amal yang tidak berdasarkan pada ilmu, a'maluhu mardudatun, amal ditolak, la tuqbalu, tak diterima. Lepas tu ilmu ni penting. Kena belajar fardu ain. Hang tak belajar, hang dosa. Kadang-kadang minta maaf cakap lah kan, main masjid surau pada usia yang lanjut. Main masjid surah pun adalah umur 50, umur 60 baru main masjid. Tapi tak mengaji puak-puak ni. Dia main semayang ya. Lepas tu dia balik. Bacaan Fatihah dia macam mana kita pun tak pernah nak tahu. Setiap pergerakan, rukun, perbuatan dan sebagainya kita pun tak tahu dia buat macam mana. Tu yang kadang-kadang main mengucap asyhadu la asyhadu. Dia tak mengaji. Orang bukan asyhadu, asyhadu. Syahadah. Dia asyhadu. Tuan-tuan mesti ada perasaan punya kadang-kadang duduk sebelah orang kan. Asyhadu Allah. Asyhadu Allah. Duk dengar kat telinga kita. Kenapa? Sebab dia tak mengaji dengan cara yang betul. Sedangkan itu sembahyang. Kan? Tahiyat ini rukun qauli. Bacaan tahiyat ni dia kena baca dengan betul. Baca tak betul, tak sah sembahyang. Macam Fatihah, hang rukun qauli, hang baca tak betul, tak sah sembahyang. Itu kata penting. Jangan siapa-siapa di kalangan orang Islam untuk mengabainya sama sekali. Mana tak dapat tidak, mesti kena belajar. Itu fardu ain. Yang saya maksudkan dengan ilmu pengetahuan ialah ilmu yang tanpanya tidak akan sah iman dan Islam kita. Apanya? Tak sah iman, tak sah Islam. Di antaranya ilmu akidah. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tak sah kita melakukan ibadat melainkan kita kena kenal Tuhan yang kita sembah. Siapa tu Allah? Allah bersifat dengan apa? Yang tu yang kita belajar sifat 20 tu. Untuk apa? Untuk kita kenal Allah. Allah bersifat dengan wujud, khidam, baqa' sampai kaunuhu mutakalliman. Bukan saja ulama susun benda ni. Sifat 20 ni kita katalah zaman Nabi tak ada. Memang betul kita akui. Tapi versi cara sekarang ni, ulama dia buat macam tu supaya kita faham. Ya tak? Rukun 13 zaman Nabi pun tak ada belajar sistem rukun 13 tu. Adakah? Tak ada. Nabi kata salu kama raaitumuni usalli. Sembayanglah hampa macam apa tengok aku sembayang. Jadi ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi, ulama kumpul-kumpul, oh rupanya ni rukun semayang 13. Oh nak kenal Allah ni, tak dapat tidak ni, kena tahu ni 20 sifat ni. Mesti hang kena tahu. Kalau hang tak tahu 20 sifat ni, hang tak kenal Allah. Kenapa? Gitu. Ulama yang susun, ulama yang buat. Ya, cuma sekarang ni tuan-tuan nak belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat, silakan. Kita pun tak kata sesat tauhid tu. Tak? Cuma kadang-kadang pemahaman tentang tauhid tu dia agak longgar. Dia agak longgar. Ada setengah-setengah ustaz bila dia tak faham tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, huraian dia tu tak bertepatan. Tak tepat. Itu saja. Kalau sifat 20 ni memang dah mantap dah. Hang belajar sifat 20 ni, akidah ni memang mantap. Memang kemah. Tak tahulah tuan-tuan, saya belajar dua-dua versi, saya belajar. Tapi saya rasa kemantapan ilmunya, sifat 20 membawa keyakinan yang jitu. Betul tuan-tuan. Susah cerita bab wujud sudahlah. Cuma pening kepala sikit lah. Tapi nak menampakkan tentang kemantapan ilmu. Bila nak ilmu yang mantap, tentulah susah sikit. Kita nak ambil sampai PhD. Ingat senang tak? SPM pun tak lepas tu. Apa nak pindah pula apa degree, nak ambil pula master, nak ambil pula apa PhD. Ingat senang tak? Tapi bila hang dah ada PhD, ilmu hang mantap lah. Kira macam tu, lebih kurang macam tu lah. Pemahaman nak banding dengan SPM.
Itu Allah kata memiliki sifat 20. Akidah kita ni mantap. Keyakinan kita ni jitu. Tak goyah dah. Hamai apa pahaman, hamai apa izan pun, kita tetap akan tolak. Sebab kita faham sifat 20 dengan sebenar-benar faham. Kita kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Jadi ilmu ni tanpa dia tak sah iman, tak sah Islam kita. Islam kita apa? Mengucap dua kalimah syahadah. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sama ramadan wa hajjul bait man istata'a ilai. Ini semua nak mengesahkan Islam kita. Nak hang tak semayang, dia kata Islam ke? Boleh ya, Islam nama ya. Nabi kata sayati zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Lagi tiba satu masa, satu ketika, tidak ada daripada Islam melainkan hanya nama Islam, tapi amalan bukan amalan Islam. Islam apa? Sembahyang pun tak. Tak ada daripada Quran melainkan resam tulisannya. Oh, tulisan cantik, buat khat cantik, tapi haram faham pun tak. Beramal dengan Quran pun tak, atau menolak Al-Quran pun ada. Ni yang akhir zaman ni benda-benda ni ada. Nah, boleh sebut Islam ya lah, tapi adakah Islam yang sebenar? Kalau hak Islam sebenar, ni mengucap dua kalimah syahadah, hang mesti sembahyang, hang mesti puasa, hang mesti zakat, hang mesti haji. Itu Islam yang sebenarnya. Dia nak gitu. Faham dia begitulah. Dia nak, kalau hang kata hang driver lori, hang mesti ada lesen E-full. Dah ada E-full, hang mesti ada lesen apa? GDL. Sama ada dia berat kejut ataupun bersendi. Saya driver lori, tapi tak bawa lori pun sepasal dah. Kalau dia bawa lori pun, dia telah declare dia driver lori. Mana lesen hang? Mana lesen hang? Lesen kereta ya. Ramai orang ni buat lori, tapi lesen tak ada. Tapi dah bila kita declare, tak ada. Nampak? Gitu juga macam kita mengajak. Ramai kita mengajak, tapi ramai yang tak nak tahu dia. Nampak? Ramai tak tahu dia. Hatta ada yang tauliah 6 kali tak tulis pun ada. Nampak? Siapa yang nak iktiraf? Contohlah macam tu. Nah, sebab tu nak mengajak mesti tauliah. Syarat perak mesti tauliah. Tak ada tauliah 3,000. 3,000. Masjid surau yang ambil pun tak silap 5,000 kot. Ataupun apa yang ceramah 1,000, masjid 3,000. Gitu lebih kurang, tapi 1,000 jugalah. Macam kita tak pakai emas lah, sekarang naik 5,000. Daripada 1,000 nak naik 5. Dan naik ke belum tak tahu. Nampak? Sebab satu kesalahan. Memanglah kata tauliah ni bukan wajib, betul. Tapi sebab apa kerajaan buat tauliah? Sebab dipantau. Macam saya kami dipantau. Kami guru takmir kan, lagi dah lah tauliah ada. Guru takmir pula duduk di bawah jakim pula. Duduk bawah jaib, duduk bawah jakim. Dua-dua duduk. Sentiasa dipantau. Dan kami pun dibagi silibus juga. Gitu. Nantak laporan, mengajak dan sebagainya. Sebab dia nak tahu. Hang mengajak betul, kata betul. Nak. Tegasnya lagi ialah ilmu mengenal Tuhan, mengenal Rasul, mengenal hari akhirat. Tak? Mengenal Allah. Itu kita rukun iman tu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, Rasul dan sebagainya. Ni, kita kena belajar. Kena belajar ilmu ni. Dan ilmu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala mengetahuinya untuk menunaikan segala yang diwajibkan serta meninggalkan segala yang dilarang. Semayang apa semua, tinggal benda-benda larang, kita kena tahu juga. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu dinamakan ilmu fardu ain. Nabi kata apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu, wajib atas setiap muslim. Wajib ala. Jadi kalau bahasa Arab ada wajib ala lain. Wajib li tu lain. Lam tu lain. Wajib ala ni wajib ala setiap individu. Mana wajib ain. Tak belajar kira berdosa. Tak? Hang semayang hang tak tahu mana rukun, mana sunat. Tak, cuma ulama kata kalau dia boleh kata semua tu rukun, kira tu ada boleh terima lagi ibadat dia. Kalau dia kata semua sunat, kira out terus.
Betul tak? Kalau kata dalam tu ada rukun dan sunat, kira diterima, tapi tak sempurna. Tidak sempurna. Kita nak mengaji, kita tahu, oh ni rukun, ni sunat ab'ad, ni sunat hai'ah. Kita boleh tahu. Kita kena tahu. Memang sewajarnya kita kena tahu macam tu. Betul tak? Tapi ada ilmu macam ni kita kurang ambil tahu. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan duniawi, oh yang tu kita insya-Allah kan. Kadang-kadang hantar anak kita pergi tuition tu, kalau boleh cari tuition yang paling mahal sekali. Ya. Sebab orang dengar, oh tu kalau cikgu tu ajar 8 mat, dia boleh skor A plus tu. Berapa tu subjek? 80 pun bayar. Contohlah. Ya, berapa? Satu subjek ya, P50. Boleh bayar. Berapa? Ni sebab dia boleh skor 8 mat. 8 mat ni kira memang A lah. Kita 8 mat boleh lah. Ngangor. Saya lah 8 mat ngangor. Alam kita tak belajar pun. Ya. Nak kata gitu, oh ni BI ni BM ni. Pergi cari. Kata dia ni kalau di tuition, yang mana semua tuition dengan dia, semua boleh skor A, paling tidak pun A lah. Tidak pun math plus tak plus. Oh, kita pun hantar anak. Jarang-jarang pergi cari mana kuliah kelas agama ni yang boleh. Bohong lah. Ya. Dulu lagi lah Pak Esa, agama dengan apa, seni perusahaan boleh pilih. Ya. Dulu lah tak tahu lah, lama tak sekolah lah. Nah, anak seni perusahaan ke anak agama, lo boleh pilih. Pelik betul. Kalau pilih sains ke dengan perusahaan ke gagah-gagah ke, agama boleh pilih. Nampak tak berat kepada agama. Kata apa? Nabi kata, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu pengetahuan sekalipun ke negeri Cina. Negeri Cina ni negeri yang jauh. Dalam kiraan orang-orang Arab waktu tu, Cina ni dia sangat jauh. Sangat sedikit orang yang pernah sampai ke sana, disebabkan terlalu jauh dari negeri Arab. Nabi nak gambarkan kalau ilmu tu ada di sana, kena pergi. Sebab tu ilmu ini didatangi, bukan mendatangi. Jangan. Ilmu didatangi, bukan mendatangi. Lepas tu talab ni pi cari, pi tuntut. Saya kata dah kan, sebab tu kita belajar di surau, di masjid, kita tak boleh jadi alim. Sebab kita ilmu ni mendatang. Lepas tu kita belajar pula dengan kitab pun tak ada, dengan apa pun tak ada. Ni tak? Tak tahu yang alim. Nak alim, kena pi belajar. Lepas tu kita pi sekolah, pi tuition, pi. Baru boleh pandai. Lepas tu sekolah pula, ada pula bukunya, ada pula notanya, ada pen dan sebagainya. Nak? Cuma kita belajar di surau masjid ni untuk apa? Untuk membetulkan amal ibadat. Itu je. Alim, wallahu a'lam lah. Kalau ikut tuan-tuan lagi alim daripada saya. Tuan-tuan mengaji sebulan, berapa puluh guru. Tuan-tuan mengaji setahun, mungkin boleh alim lah. Tak betul, cerita betul. Puluh guru. Satu bulan ni puluhan guru tu mengajar. Pelbagai subjek. Sebab apa kita tak boleh alim? Sebab kita tidak menuntut. Kita hanya ambil kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Kita ambil yang nombor 3. Mustami', orang yang mendengar. Tetap dapat pahala. Mengajar dapat pahala, belajar dapat pahala, mustami'an dapat pahala. Yang keempat, muhibban, orang yang cinta kepada ni 3 golongan. Cinta pada tok guru, cinta pada penuntut ilmu, cinta pada orang yang mendengar. Nabi kata wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima sudah. Apa kelima? Belajar, mengajar pun tak, belajar pun tak, mendengar pun tak, benci pula. Puak-puak ni puak-puak bodoh, hari-hari mengaji, alim tak juga. Dia kata begitu kat kita. Fatahlik, dia akan binasa. Setidaknya kita tak belajar, kita mendengar macam ni, payungan rahmat Allah akan turun. Malaikat mendoakan keampunan li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Tapi bukan senang malaikat nak doa. Tu imam doa pun kita amin pejam mata rapat. Nak tutup imam rapat pejam amin pejam mata. Ya, tu imam tak pejam mata. Ni malaikat tolong mendoakan li talibil ilmi,
Jadilah tuan-tuan. Ya tak? Ha? Dapatlah pahala. Gitu. Andai kata seorang Muslim itu wajib menuntut ilmu meskipun ke negeri yang begitu jauh, maka lebih-lebih lagi wajib ke atasnya untuk menuntut ilmu itu apabila ia berada di tengah-tengah para ulama, di mana lebih mudah untuk memperolehnya tanpa banyak belanja ataupun penat lelah. Macam kita sekarang ni. Cerita sekarang kita ambil kereta manjung lah. Ni sekarang ni, pergi cari mana surau, mana masjid yang tidak ada masjid ilmu. Pergi cari. Boleh kata semua ada majlis ilmu. Maghrib ni. Mana? Surau saya ada. Dia cari mana? Ada. Mungkin kalau tak ada sebab PKP. Ada surau 2-3 bos masjid surau yang dia stop. Ada macam TLDM dia stop. Dia tak buat. Tak, kita cuti dulu. Tak apa, cuti ya. Aku beri kat orang lain. Senang lah kita. Tak? Ha. Tapi bila kata kalau tidak ada masalah, ni semua masjid, semua surau akan ada majlis ilmu. So kita duduk di tengah-tengah ni, di tengah-tengah majlis ilmu ni. Kalau kita tak pergi cari, saja sangat. Kalau jahil lagi, habis. Apa alasan kita nak pergi kat Tuhan besok? Kalau kita jahil, kalau sembahyang hang tak betul, puasa ibadat hang tak betul, apa alasan yang kita nak bagi kat Allah Ta'ala besok? Kalau dulu tahun 70-an, 80-an memang tuan-tuan tak ada. Yang main mengajak seorang dua tok guru ya. Mengajak. Saya ingat dulu Masjid Pangkok yang main mengajak Pak Haji Terus. Wali Allah tu Pak Haji Terus tu. Pak Terus kaki tak boleh bengkok. Dia kalau mengajak mesti duduk rapat dengan dia betul-betul. Dia mengajak atas tilam ya. Dia tidur di masjid. Ada kelabu kecil satu. Saya ingat lagi. Saya kata satu kot. Dia terus alim dia. Ada dekat dengan dia mengajak. Dia main mengajak. Tongkat main. Mana Tok Guru macam tu? Lah, bersepah ustaz. Kan Tok Guru lah. Ustaz, Tok Guru tak ada juga bohong ya. Boleh kohor-kohor ya. Macam kita Rumi kita cari lah kan. Bagi Arab berapa orang kat pun. Saya lah, ustaz lain tak lah. Ya. Berapa orang nganggar kat pun. Kita akan pandai Arab apa pun. Tu kata dulu tak ada, kurang. Lah dah ramai dah. Dah banyak dah. Hatta ustaz dia jauh pun boleh main. Daripada Ipoh boleh main, daripada Kuala Lumpur boleh main. Kalau kita jahil lagi, memang saja sangat. Memang hantar mengaji terus. Ya tak? Tu kata barakah tu. Bila majlis ilmu ni ada, keberkatan tu dapat di tempat kita tinggal. Barakah, berkat. Alhamdulillah PKP pun tak tutup masjid. Memang sewajarnya dengan ditutup. Kalau hang tutup, tak ada turun rahmat Allah, tak turun keberkatan. Ya. Tambah-tambah tutup untuk solat berjemaah, lagi tak ada barakah. Ya. Ni yang kita dapat keberkatan ni. Cuma kita tak nampak keberkatan turun berdebuk. Kita tak nampak lah. Ya. Tapi ini barakah. Tidak Mekah, Madinah, sampai sekarang duk ada majlis ilmu. Ya tak? Sibuk-sibuk orang tawaf kita Mekah dulu. Sepah majlis ilmu. Hang nak cari tak mau cari ya. Bahasa Urdu, bahasa apa semua ada. Tapi bahasa Arab lagi ada. Merata. Sana tiang ada, sini tiang ada, pemutih Fatihah. Siapa pemutih Fatihah? Putih Fatihah. Alhamdulillah lah. Ya. Tak ingin tengok depa pergi betul, kita perascah juga pergi betul ni Fatihah kan. Pergi juga. Ya. Alhamdulillah. Baik. Tak baik Baik ni. Baik. Okey, ada kata, tayyib dia tak boleh jahit. Jajidan jadi terus ya. Tayyib pun kira habis okey lah tu. Ya. Dulu memang nak pergi belajar, ya Allah. Cerita tok guru saya lah kan. Dulu dia nak pergi belajar, nak beli kitab ni. Dulu kitab Mengatur Musalli ni dia tulis tangan. Sekarang RM3.5, RM3 je. Putus orang tak beli. Orang tak beli, RM3 tak beli. Ya, rokok sekotak RM50 pun orang beli. Kitab RM3 orang tak beli. Ya. Nak pergi nak ada kitab.
Suruh ni, tok guru main tulis ke, orang tua main tulis, yang mana pandai tulis. Kerja setahun buat benang. Buat benang setahun. Setahun hang buat, siap kitab. Siap benang, dah buku. Kita tobat lahum. Tobat lahum, nak buat setahun. Kirim salam. Nampak? Tu barakah. Tu kitab mati musalli yang nipis tu. Nampak tak? Adapun ilmu-ilmu Islam yang fardu ain dapat ditarik kesimpulannya dari sabda Rasulullah SAW ketika disoal oleh Sayyidina Jibril alaihi salam dalam sebuah hadis yang masyhur. Kan hadis ni memang masyhur lah. Hadis riwayat Umar Al-Khattab ataupun riwayat Abu Hurairah. Kita dapat dalam kitab Muslim, Bukhari semua ada. Ataupun kita buka dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi pun ada. Faqala lahu, ni dia ambil yang tengah-tengah ni. Faqala lahu akhbirni anil Islam. Hadis ni panjang. Kata Umar Al-Khattab, sedang kami duduk dengan Nabi, tiba datang seorang laki-laki yang syadidul bayad. Putih baju dia, rambut dia hitam. Tak ada kesan musafir, tapi siapa pun tak kenal dia. Datang mai jumpa Nabi, temukan lutut dia dengan lutut Nabi, dia pegang paha Nabi, dia kata, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Nabi cerita iman, anta budallah apa semua sampai habis. Yang kedua tanya, akhbirni anil Islam. Han cerita ke aku tentang Islam. Qala, Nabi kata, antashhada alla ilaha illallah. Kau mengucap alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Wa tuqimas salah, kamu dirikan sembahyang, bukan tunaikan sembahyang. Diri lain, tunai lain. Sebab tu bila dirikan hak-hak sembahyang. Hang bukan kata sembahyang Allah ibadat. Lepas sembahyang, apa hak sembahyang hang perlu tunai? Wa tuqimus salah, wa tu'tiyaz zakah, dan keluarkan zakat. Wa tasumar Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan pi haji ke Baitullah il-Haram. In istata'ta ilaihi sabila, sekiranya kamu ada kemampuan pi ke sana. Bak haji dia kait dengan manis tata'a, orang yang mampu. Maksud kalau hang tak mampu, tak wajib. Macam sekarang, mampu kan segi RM1. Nah, sekarang ni kita ada duit dah, cukup. Saya cukup dah duit, kan? Dan tabung haji ada 3,5 juta. Lebih kurang macam tu lah. Duk kira-kira, kalau lupa lah, ingat-ingat, lupa-lupa ingat, 3,5 juta. Tolak balance saya punya tu, tak lepi juga. Sebabkan kemampuan kita. Tunggu turn 2024. Ni 2 tahun dah tak lepi ni, dia pergi 2026 pula. Enggak. Sebab apa? Sebab ada penyakit. Ataupun kita semua ada, kapal terbang tak ada, contohlah, tak lepi juga. Ataupun sana ada peperangan, tak lepi. Macam tu juga. Berkata duit semata-mata kemampuan kita. Kesihatan. Sebab tu sebelum pergi haji, ni, rekod dulu. Ya tak? Pergi jumpa doktor ni. Doktor kata boleh pi, tak boleh pi. Doktor kata tak boleh pi. Mak saya ni tahun 2016 saya bawa pi. Bawa buku haji tu buat nak kesihatan pi. Doktor tak lagi pi mula-mula. Dia tak mau, awak jantung ada, buah pinggang ada, ni kecil darah ni ada, semua ada. Tak boleh pi. Wah, kacau ni. Doktor Cina kat tu. Melayu ke? Doktor, tolonglah doktor. Kan? Dia simpan duit dari kecil. Mau pergi haji ni macam sudah dapat ini, umur sudah 70 boleh pergi, tiba-tiba tak boleh pergi. Dia okey, bagi ubat kira okey. Saya tahu lah, saya jaga dia. Betul ke? Betul, dia okey. Nanti kita cek dulu, cek. Kalau kita bagi ubat 3 bulan boleh pergi. Kalau kita tak pergi, tak boleh pergi, bagi surat tu tabung haji, tak boleh pergi. Faktor kesihatan. Tu kata ini stata'ta ilahi sabila. Summa qala, kemudian tanya lagi Jibril, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, hang ceritaku apa itu iman. Qala antu'mina billah wa malaikatihi, beriman dengan Allah dan malaikat, wa kutubihi wa rusulihi, dengan kitab dan rasul, wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat, wal qadri khairi wasyarri, dan qadar, takdir baik dan takdir jahat. Itu kata rukun iman dan rukun Islam. Okey.
Demikianlah maksud hadis, manakala yang diwajibkan mengetahuinya atas setiap muslim daripada ilmu-ilmu iman ialah yang tertera dalam akidah yang ringkas yang dikarang oleh setengah para ulama untuk kaum muslimin, seperti kitab akidah yang disusun oleh Imam Ghazali radhiyallahu an. Buku ini luas manfaatnya, meliputi segala akidah yang perlu diketahui, malah ditambah pula dengan perkara-perkara lain yang bertalian dengan yang wajib diketahui oleh seorang mukmin. Semua ini adalah berguna untuk menegas, menguat dan menyempurnakan keimanan setiap orang mukmin. Pendek kata, belajarlah ilmu akidah. Tak kiralah versi apa yang tuan-tuan nak belajar, tapi biar faham tentang akidah. Nah, ni Allah siapa? Allah tu siapa? Orang tanya Allah pun sangkut dah. Nak takrif Allah pun sangkut dah. Ni sangkut, tanya taubat lahu sangkut. Nah, itu belum cara bab qudrah, ta'alluq qudrah ada berapa? Suluhi qadim, tanjizi hadis, suluh apa? Tanjizi hadis, tanjizi qadim, qabdah. Ni. Sagi damai pula dengan apa wujud dengan mana ainun mawjud dengan mana amrun iktibari. Apa ni? Nah, ilmu ni luas tuan-tuan. Nah, belajarlah. Kita kena kenal Allah, kenal Rasul. Saya akan catatkan juga sebahagian daripada akidah-akidah ini secara ringkas di bahagian akhir daripada buku ni, insya-Allah dia kata, iaitu bahagian yang amat perlu diketahui daripada ilmu iman. Nanti dia, di bahagian-bahagian penghujung dia akan ceritakan tentang akidah. Adapun ilmu-ilmu Islam, maka ianya terdapat dalam buku-buku kalangan para ulama fiqh radhiyallahu anhum. Yang wajib dipelajari ialah qadar yang tidak patut bagi seorang muslim menjahilinya, seperti mengetahui wajibnya sembahyang 5 waktu. Ini memang tak patut dah. Dia kena belajar, kan, cara-cara mengerjakan sembahyang, syarat-syarat sah sembahyang, waktu-waktu sembahyang dan bersuci dan seumpamanya. Pendek kata, bab taharah kita kena belajar bab taharah dulu. Kita kenal bab taharah dulu. Kenal ayat, ada air mutlak, ada air mustakmal, kan, ada air mutanajis, bahagian-bahagian dia, macam mana kira air mustakmal, macam mana dan sebagainya. Itu kena belajar, tak dapat tidak, mesti kita kena belajar. Demikian pula dengan mengetahui wajibnya berpuasa bulan Ramadan, syarat-syarat puasa, perkara yang membatalkan puasa, mengetahui tentang wajib haji, orang yang berkuasa pergi ke sana, dan syarat-syarat berkuasa itu apa dia. Ini semua kita kena belajar. Bab haji tapi kursus, 17 minggu kursus haji. Kalau setidaknya 2 tahun di kursus, baru orang tu boleh pergi haji. Sebab apa bagi kursus? Sebab nak bagi ilmu, supaya dia faham, oh haji ifrad ni apa dia, haji tamattu' ni apa dia, haji kiran ni apa. Kadang-kadang orang kata aku nak buat haji tamattu', dia kena tahu haji ifrad, dia kena belajar tentang haji kiran. Kadang-kadang hang fikir nak pergi buat tamattu', tiba-tiba hang boleh buat kiran. Apa itu kiran? Apa nafar awal macam mana, nafas sani macam mana, talul awal macam mana, talul sani macam mana. Hang kena tahu, kena ada ilmu. Kena. Kadang-kadang buat nafar awal. Ni tuan-tuan buat nafar awal. Nang kita apa nafar awal pula? Kena tahu jamak qasar, kita kena tahu pula. Laksana kita ada buat jamak qasar. Kena belajar semua tu. Tegasnya wajib atas setiap muslim mengetahui segala perkara fardu ain, segala perkara yang diharamkan, yang mudah manusia terperangkap ke dalamnya, seperti zina, itu kena tahu juga, liwat, minuman keras, menginayai manusia, mencuri, khianat, dusta, fitnah, memfitnahi dan caci mencaci dan sebagainya. Kita kena tahu juga benda-benda yang ni, benda ni haram dan sebagainya, kan? Dosa besar kita kena tahu juga. Adapun mengetahui mengenai hukum-hukum zakat bagi orang yang tidak mempunyai harta yang wajib dizakatkan, tidaklah wajib. Dia orang susah, dia tak wajib belajar bab zakat. Bab zakat ni kita tak wajib semua. Macam kita kan, kita tak berniaga, kita tak wajib tahu zakat perniagaan. Kita tak bela kambing lembu, kita bela ayam yang dengan itik, tak wajib tahu zakat ternakan. Kita tak ada buah anggur, tak ada buah kubah, kita hanya ada buah sawit ni, tak wajib tahu zakat buah-buahan, biji-bijiran, padi apa tak ada. Kalau kita ada duit, kita wajib tahu zakat
zakat harta. Itu. Sikit lagi. Rukun-rukun haji dan syarat-syaratnya tidaklah wajib bagi orang yang berkuasa pergi ke sana. Hang tak ada duit nak pergi haji, hang tak wajib belajar. Sebab tu, bila nak pergi haji, dia pergi kursus. Tu baru wajib. Sekarang ni tak wajib lagi. Tak wajib lagi. Hang nak pergi, hang wajib tau. Sembayang wajib, sembahyang hari sembahyang. Tak? Gitu. Tidak juga atas orang yang berpuasa melainkan apabila ia telah berazam untuk berangkat. Tidak wajib juga atas orang yang berkuasa melainkan apabila ia telah berazam untuk berangkat ataupun berlayar ke haji. Dia tak? Dia nak pi baru dia wajib. Lagi dia tak pi, dia tak wajib lagi. Adapun mengetahui tentang wajibnya zakat dan haji, maka hukumnya wajib atas setiap muslim. Mana hang nak bawa zakat, hang mesti tahu zakat hang ni macam mana. Sekarang ni saya tengok nisab zakat 21,800 lebih. 870 berapa ringgit, 76 ringgit kot, tak silap lah. Semalam pergi bayar zakat. Rasanya lah. Tu. Adapun mengetahui syarat-syarat jual beli, muamalah dan nikah, maka yang demikian itu adalah wajib atas orang yang ingin berkecimpung dalamnya. Kalau hang niaga, hang mesti tahu. Ni jual apa, jual salam ke apa ni, kan? Hang mesti kena tahu. Kan? Hutang macam mana nak buat? Sekiranya orang hutang macam mana kita nak buat? Lepas tu pula dalam bab nikah, hang kena tahu pula rukun-rukun nikah. Hang kena tahu cerai, bab rojok, mesti kena tahu. Dia tak? Ada nikah sudi, ada nikah bid'ah. Tu kalau tanya tu nganga semua. Ni tak? Yang nikah anak 4, apa nikah sunni? Seperti mengetahui hukum Allah mengenainya, apa yang mengesahkan dan merosakkan jual beli kita. Kalau kita buat syarikat abdan macam mana? Kita kena tahu semua tu. Hang tak buat syarikat tak apalah, hang tak tahu. Tapi bila hang masuk bab tu, hang tak mahu menikah. Tak payah belajar bab nikah, tak apa. Dia tak mahu menikah. Rasa nak bujang sampai ketua. Dia kata nikah pun apa, bab nanya bini dia kata, aku bukan boleh power lah. Dia tahu, dia tak nikah. Tak apa. Bila hendak bermula dan bila pula sedang berjalannya, maknanya benda-benda yang macam ni kita fardu ain ni, kalau kita masuk, kita pendek kata kita kena belajar lah tuan-tuan, senang cakap lah. Tidak? Bab zakat kita ada duit, kita kena tahu zakat simpanan kita berapa, dia punya haul, dia punya nisab, berapa kita nak keluar, daripada asnaf yang macam mana kita kena keluar. Nanti kita kena tahu. Habis, bahaya kejahilan dalam hukum. Apanya orang yang jahil hukum agama ni duduk dalam keadaan bahaya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwatal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.